Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MC News, MC Rumours dan juga MC Theory. In this video kita akan sembang sedikit tentang satu karakter yang akan menjadi peranan penting dalam Marvel Multiverse saga ini, iaitu Phase 4, Phase 5 dan juga Phase 6. Karakter yang aku nak bercerita sedikit adalah bernama Kang the Conqueror ataupun Kang He Who Remains dan sebagainya kan. Sebabkan this karakter akan muncul dalam salah satu filem Avengers yang besar yang pada tahun 2025. Agak lama lagi, tapi tak mengapa untuk tahu dulu sedikit surface ataupun permukaan macam mana Avengers The Kang Dynasty itu akan terjadi nanti. Of course memang kita tak boleh nak sangsikan bahawa akan terdapat perubahan lah daripada Marvel Comic punya Avengers Kang Dynasty itu sama dengan Avengers Kang Dynasty dalam filem. Of course memang akan ada perubahan yang sangat ketara, akan tapi aku rasa dan aku juga percaya that akan ada certain scene di dalam Avengers Kang War itu akan diterapkan masuk ke dalam MCU punya live action Avengers The Kang Dynasty. Mangonel Kang the Conqueror. So, watak Kang the Conqueror pertama kali muncul dalam Marvel Comics pada tahun 1963 dalam isu Fantastic Four. Tapi pada waktu itu dia tidak dikenali sebagai Kang, tapi dia variant yang dikenali sebagai Ramatat, iaitu yang menjadi Firaun pada zaman dahulu. Manakala Kang muncul dalam isu The Avengers pada tahun 1964. So basically Kang the Conqueror ni adalah satu entiti pengembaraan masa yang mempunyai banyak diri pada masa lalu dan juga masa depan yang berbeza, yang menimbulkan masalah bagi mereka yang cuba untuk memburukkan dunia itu. So dalam komik dia ni paling kerap menjadi penjahat untuk Fantastic Four. So tak heranlah Marvel mempunyai filem Fantastic Four yang akan ditayangkan pada tahun 2024 nanti. So dalam biografi komik watak Kang the Conqueror ni, dia bermula sebagai Nathaniel Richards, keturunan ahli Fantastic Four iaitu Reed Richards, yang melakukan beberapa penyelidikan pada abad ke-31. Dan pada era tersebut, dunia yang Kang duduki tidak pernah mengalami fasa maupun era gelap. Everything was perfect lah dekat situ. So ekoran daripada itu, dia mencipta satu mesin masa dan mengembara kembali ke Mesir purba, di mana pada waktu itulah dia dikenali sebagai satu Firaun iaitu Ramatat. So selepas pertempuran dengan Fantastic Four, dia cuba untuk berundur kembali ke abad ke-31, tapi berakhir pada abad ke-41 sebaliknya, di mana dia menegaskan penguasaan ke atas planet ini dan dikenali sebagai Kang the Conqueror. So walaupun Kang tidak mempunyai kebolehan yang luar biasa untuk macam ni lah untuk diperkatakan, dia adalah seorang genius sebenarnya, di peringkat yang seterusnya lagi genius daripada Tony Stark dan juga Reed Richards. Dia ada teknologi canggih untuk menewaskan musuh. So the question is, bagaimanakah Kang the Conqueror ini sesuai dengan storyline MCU? So dalam Marvel Cinematic Universe, Kang ni dilakonkan oleh Jonathan Majors lah. Of course kita semua tahu kan, dia akan membuat penampilan sulungnya dalam finale season 1 Loki dah habis pun, di mana Loki berjaya untuk sampai ke Setida, iaitu the end of the time, dan berhadapan dengan watak bernama He Who Remains, iaitu variant kepada Kang. So He Who Remains ni dia ada cakap lah bahawa beberapa versi berbeza tentang dirinya menemui alam semesta alternatif dan berhadapan antara satu sama lain, which is akan mengakibatkan perang yang besar ataupun multiverse war. So dia menamakan peperangan tersebut dengan mencipta TVA dan juga menerapkan satu konsep iaitu Sacred Timeline yang dia telah pantau sejak sekian lama. So disebabkan dia boleh meramalkan masa lalu, masa kini dan juga masa depan, dia ni juga boleh menjangkakan apa yang akan berlaku dan hasil daripada setiap tindakan yang mungkin akan terjadi. Ekoran daripada itu dia telah menjadi letih lah. So ekoran daripada itu dia menawarkan Loki dan Sylvie pilihan, which is mereka ni boleh membunuhnya, menamatkan Sacred Timeline, mempertaruhkan kekecohan yang bakal terjadi, dan juga satu lagi Multiverse War yang dicetuskan oleh variantnya, atau mereka boleh mengambil alih untuknya dan memimpin TVA dan mengawasi Sacred Timeline. Ekoran daripada itu, Sylvie membunuhnya dan Loki berakhir dalam garis masa alternatif yang di mana pada waktu itu Kang the Conqueror telah muncul. So apa itu Kang Dynasty? Avengers Kang Dynasty juga ni dikenali sebagai Kang War lah, adalah satu jalan cerita yang ditulis oleh Kurt Busiek yang berlangsung pada tahun 2001 hingga 2002. Jalan cerita itu menceritakan Kang kembali dari masa depan dan mengambil alih
seluruh planet bumi pada waktu itu. Dengan Avengers assemble untuk mencuba dan menghalangnya, Kang dan anak lelakinya iaitu Marcus memulakan cerita dengan memusnahkan bangunan apa, United Nations if I'm not mistaken, dan mengumumkan pencerobohannya ke atas bumi dengan menyatakan bahawa mana-mana penjahat yang menakluk atas nama aku iaitu Kang the Conqueror akan dikira dalam kelas kalangan kelas kayangan lah kan. Sama konsep macam Son of Thanos lah. So walau bagaimanapun, sebab pencerobohan tersebut bukannya semata-mata untuk mementingkan dirinya sendiri. Kang ada satu sebab, which is dia mendakwa dia akan menyelamatkan planet ini dengan conquer planet ini setelah melihat potensi masa depan gelap yang dia tidak lakukan. And of course, Avengers assemble semula untuk mengalahkan Kang the Conqueror. Walaupun mereka mempunyai satu pertarungan yang sukar dan sengit apabila bertembung dengan Kang, banyak puak yang bangkit buat sementara waktu pada waktu itu, termasuklah Atlantean dan juga Deviants. And dengan Kang mengetahui bahawa makhluk bumi tidak akan dapat bertahan menentangnya, so mereka pun Avengers ni pun berkumpul dan melawan dengan Kang. Memang sangat-sangat sukar untuk bertembung dengan Kang, akan tetapi Kang dikalahkan oleh Captain America dan dengan sumber Kang ni dah habis, maka penaklukan Kang pun berakhir. Tapi dia tidak sebelum dia mendedahkan sifat sebenar anaknya lah, Marcus, pada waktu itu. So jelas sekali daripada sini akan ada beberapa perubahan lah daripada komik apabila versi filem The Kang Dynasty akan keluar nanti. Salah satunya adalah akan terdapat sedikit perbezaan senarai hero yang terlibat, sebabnya Iron Man dan juga Steve Rogers adalah sebahagian daripada Avengers dalam jalan cerita komik ni. So since mereka berdua telah meninggalkan MCU, dan walaupun Sam Wilson secara rasminya adalah Captain America sekarang, akan tapi tiada siapa lagi yang mampu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Iron Man kita, iaitu Robert Downey Jr. Sebaliknya juga dalam komik, Carol Danvers adalah sebahagian besar jugalah dalam cerita komik tu, dan kemungkinan besar Captain Marvel ni akan dibuffkan, akan menjadi salah satu karakter yang OP dalam filem nanti. And The Deviants dan juga Atlanteans juga merupakan salah satu faktor dalam jalan cerita buku komik ni. Dan dengan kedua-dua kumpulan ini terlibat dalam MCU sekarang ini, filem yang akan datang boleh menggabungkan semua konsep yang berbeza ini. So itu dia serba sedikit tentang Kang the Conqueror dan juga apakah efek yang dia akan bawakan kepada kita semua terhadap filem ataupun terhadap projek Avengers The Kang Dynasty ini. Of course akan ada perbezaan yang ketara, sebabnya of course kita juga tahu dan selepas Avengers The Kang Dynasty itu akan terus lanjut pergi ke Avengers Secret War, iaitu peperangan multiverse yang which is kita akan sembang dalam video yang seterusnya later on nanti kan. Tapi itu adalah konsep yang aku harap korang faham lah. Sebenarnya konsepnya tentang Kang Dynasty dalam komik ni simple je, tapi dalam movie nanti aku tak tahu, sebab sekarang ini dalam filem-filem Phase 4 yang kita dah tengok yang menjerumus kepada perjalanan Kang the Conqueror itu masih sama-sama, masih kita tak tahu macam mana Kang the Conqueror ini datang, macam mana Kang the Conqueror ini akan memberi impak yang besar terhadap Avengers dan sebagainya. Kita tak tahu lagi benda tu masih tak jelas, tapi aku rasa memang akan diceritakan dalam a few projects yang datang. So apa pendapat korang tentang karakter Kang the Conqueror? Adakah this is the villain yang quite powerful lagi dalam dengan Thanos ataupun tak? Leave your comment down below, aku nak tahu pendapat korang about that thing. So kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye bye semua.